Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran ke-11 yang bertajuk ikhlas dalam kehidupan. Ikhlas dalam kehidupan. Okey, anak-anak pelajar semua ikut Ustazah baca hadis yang diberikan ya. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini adalah berkenaan dengan ikhlas, yang mana maksud kepada hadis ini adalah Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan berasaskan niat, dan sesungguhnya bagi seseorang itu berdasarkan apa yang diniatkan. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya diterima dan diberi ganjaran. Dan sesiapa yang berhijrah kerana tujuan keduniaan yang diingini diperolehinya, ia akan mendapat. Atau sesiapa yang berhijrah kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu akan mendapat apa yang diniatkannya. Okey, ini adalah maksud hadis lah. Ini adalah berkenaan dengan niat. Apa-apa yang kita hendak lakukan, hendaklah bermula dengan niat. Sebagai contoh, kalau kita belajar kerana Allah, maka kita akan dapat Allah. Tapi kalau kita belajar bersungguh-sungguh semata-mata akan untuk mendapatkan keputusan sahaja, maka kita akan dapat keputusan yang baik saja, tetapi kita tidak akan mendapat redha Allah. Macam dalam hadis ni ada seorang yang berhijrah. Hijrah ni adalah satu perkara yang baik, adalah satu tuntutan daripada Allah zaman dahulu. Jadi masa tu ada seorang yang berhijrah, semua orang berhijrah kerana Allah. Tapi ada satu orang ni, dia tidak berhijrah kerana Allah, dia berhijrah kerana perempuan. Ada perempuan yang dia suka di sana. Jadi oleh kerana hijrahnya itu, kerana itu Allah tahu niatnya. Kemudian Nabi pun menegur akan niat sahabat tersebut kerana hijrahnya itu bukan kerana Allah. Okey, kita akan tengok maksud ikhlas tu ya. Okey, apa maksud ikhlas? Maksud ikhlas dia ada daripada sudut bahasa dan daripada sudut istilah. Daripada sudut bahasa, dia berasal daripada perkataan akhlaso, yang bermaksud bersih daripada kotoran yang mencemarkan. Maksud ikhlas tu adalah maksud pendeknya bersih. Manakala daripada sudut istilah adalah semua amalan zahir, amalan yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang kita lakukan semata-mata mengharapkan keredaan Allah tanpa menyekutukan dengan sesuatu yang lain. Apa maksud amalan zahir dan apa maksud amalan batin? Amalan zahir ni adalah amalan yang dinampak. Amalan yang dinampak. Contohnya, kamu sembahyang, itu yang perkara yang dinampak kan. Kamu mengaji, itu yang dinampak. Amalan batin ni adalah seperti zikir, ingat Allah. Ingat Allah tu semua benda tu tidak nampak. Contoh, kamu berdiam kan, orang tak tahu. Bila kamu berdiam, kamu sedang berzikir kah, kamu sedang buruk sangka kah, kamu sedang mengumpat kah. Maksudnya amalan batin ni adalah amalan yang tidak dinampak. Jadi bila kita melakukan amalan zahir seperti sembahyang, mengaji, dan amalan batin seperti berzikir, apa lagi, berbaik sangka, itu semua kita kena lakukan dengan semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu ikhlas. Apa lawan bagi sifat ikhlas? Lawan bagi sifat ikhlas ni ada di bawah.
yaitu riya, sum'ah, ujub. Riya ini maksudnya kita lakukan suatu perkara itu adalah untuk dipuji. Sebagai contoh, kamu mengaji, bila depan orang ramai kamu mengaji, tapi bila sendiri-sendiri tidak mau mengaji. Sebab apa? Sebab bila depan orang ramai itu ada dipuji, pandainya si Ahmad tuh alimnya dia. Tapi bila tidak ada orang, tidak mau, malas mengaji, malas sembahyang. Nah, itu maksudnya riya, menunjuk-nunjuk amalan yang kita lakukan. Kemudian sum'ah. Sum'ah ini adalah memberitahu manusia amalan yang dilakukan untuk mendapat sesuatu ganjaran. Kamu tahu kah? Aku nih kan banyak zikirku, banyak aku punya mengaji. Itu maksudnya sum'ah. Kita bagi tahu apa yang kita buat. Kemudian yang ketiga adalah ujub, bangga. Ujub ini adalah kejahatan batin yang tidak dinampak. Sebagai contoh, kamu banyak betul mengaji, banyak betul kamu hafal Al-Quran, terus dalam hati kamu, hebatnya aku. Itu ujub. Ujub ini kita merasa diri kita hebat. Oke. Seterusnya kita tengok ciri-ciri orang yang ikhlas. Macam mana kita mau tahu yang kita ni ikhlas ataupun tidak? Di sini disebutkan ciri-ciri orang yang ikhlas. Kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perkara ni dengan kita, maksudnya kita ini tergolong di dalam golongan orang yang ikhlas. Oke, ciri yang pertama ialah istiqomah melakukan kebaikan. Istiqomah ni maksudnya berterusan melakukan kebaikan. Sebagai contoh, kamu ni dulu orang yang tidak sembahyang, tapi sekarang kamu rajin sembahyang. Bila kamu rajin sembahyang, orang olok kamu, alimnya dia, sok-sok alim. Tapi oleh kerana kamu berubah, itu bukan kerana manusia, kamu tetap melakukan kebaikan walaupun kamu dicerca, walaupun kamu dihina, walaupun kamu dipuji. Nah, maksudnya orang yang ikhlas ni dia tidak kisah dia dipuji ataupun dia tidak kisah dia dihina, dia tetap melakukan kebaikan. Istiqomah ni maksudnya berterusan. Kemudian yang kedua, tidak mengharapkan pujian manusia. Yang ketiga, sentiasa mengharapkan keridhaan Allah. Yang keempat, tidak mengingati kebaikan yang dilakukan. Maksudnya ini mengungkit-ungkit kebaikan. Aku dulu pernah bantu dia tuh, tak pandai mengenang budi. Itu tak boleh ya. Kalau kita buat begitu, maksudnya kita tidak ikhlas. Kemudian yang seterusnya, mengharapkan ganjaran pahala di akhirat. Kita lakukan semuanya hanya untuk mengharapkan ganjaran di akhirat. Yang keberapa? Yang keenam, tidak menghiraukan caci ataupun kejian manusia. Manusia keji kita ke caci kita tidak kisah. Sok-sok alim juga mau sembahyang, sok-sok alim juga mau mengaji, kita tidak kisah. Sebab kita buat tu kerana Allah, bukan kerana kita dikeji ataupun kerana kita dipuji. Dan yang terakhir adalah sentiasa bersabar dalam kesulitan. Oke. Apa kepentingan ikhlas? Ikhlas ni sangat penting dalam kehidupan. Ini adalah pesanan untuk ustazah juga untuk kamu semua. Apa kepentingan ikhlas? Sebab Allah yang memerintahkan kita untuk bersikap dengan sikap mengamalkan sifat ikhlas. Oke. Yang pertama adalah supaya kita ini mendapat perlindungan daripada Allah. Sebab orang yang tidak ikhlas ni, Allah tidak akan lindungi dia. Yang kedua adalah terhindar daripada hasutan syaitan. Syaitan ni kalau dia suruh dia tidak mau kita sembahyang, tapi kalau kita sembahyang juga, dia akan cucuk pula perasaan apa? Perasaan riya. Jadi kalau kita tidak tanamkan sifat ikhlas, maka kita tidak akan terhindar daripada hasutan syaitan. Yang ketiga, Allah akan angkat martabat dan darjat seseorang yang ikhlas. Yang keempat, amalan ibadah akan diterima oleh Allah. Kita buat banyak mana kebaikan, kalau tidak ikhlas, amalan itu tidak akan diterima. Sebagai contoh, kita banyak mengaji, tapi oleh kerana kita mengaji itu adalah untuk menunjuk-nunjuk, maka mengaji kita itu, pahala itu kita tidak akan dapat. Oke. Seterusnya, doanya akan dimakbulkan oleh Allah. Doa orang itu akan dimakbulkan oleh
Allah. Dan yang terakhir, hidup akan menjadi tenang dan tentram. Kita akan tenang dan tentram sebab kita tidak pernah kisah pun apa yang orang cakap dan apa orang puji tentang kita. Oke, sekadar itu sahaja penerangan Ustazah berkenaan ikhlas dalam kehidupan. Ustazah mau anak-anak pelajar semua buat nota berdasarkan penerangan Ustazah. Tulisan hanya dalam tulisan rumis sahaja. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.